Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Belum tengah hari lagi, pagi lagi lah. Hari ni dah hari ketiga, tiga ke empat kita berada dalam PKP untuk negeri-negeri yang baru diwakilkan, diumumkan untuk PKP ni. Termasuklah negeri yang saya duduk, yang saya tinggal sekarang ni kan. Hari ni kembali sekali lagi dengan saya edisi berani buat live. Berani buat live, senang nak buat live kan. Okey. Tapi hari ni saya nak bercerita tentang terus daripada cerita. Mana best dah. Sembang-sembang lah dulu kan. Jadi sembang cerita kita hari ni hari Minggu 24 hari bulan dah hari ni. Esok kaki tangan kerajaan dapat gaji 25 bulan gaji, termasuk dengan bonus kaki tangan awam RM600. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Dan juga yang bukan kaki tangan kerajaan pun dapat durian runtuh daripada kerajaan bagi dengan macam-macam lah, bantuan sara hidup dan sebagainya. Jadi gunalah duit itu sebaik mungkin untuk keperluan harian kita semasa tempoh PKP ni ya. Sebab saya percaya ramai yang terjejas kerana masalah banyak sektor ekonomi ditutup, kecuali yang melibatkan keperluan penting yang dibuka. Kedai-kedai makan pun tengok terjejas teruk juga ya. Pagi-pagi pun tengok tak semeriah macam biasa kalau tengok penuh kan kat kedai. Hari ni pun saya pergi nak makan roti canai, tengok berbaris hanya roti. Jadi sedikit sebanyak terjejas. Apapun semoga anda semua bersabar selalu. Yang penting sabar. Sabar. Macam mana ini ujian untuk kita. Ujian ni satu nak naik darjat kita, satu nak uji kekuatan kita kan. Kuat tak kuat hadapi kan. Cakap boleh lah ya, sembang boleh lah. Kalau duduk kena atas batang hidung sendiri baru tahu kau. Lebih kurang macam tu. Tapi apa pun kita kena sentiasa tabah lah. Tabah selalu. Cerita hari ini cerita pagi ni sebelum tengah hari. Sebelum tengah hari baru 11.50 jam di tempat saya. Tempat anda saya tak tahu, mungkin lebih 5 minit atau memang kurang 5 minit. Memang jam tak hidup-hidup terus, dah bateri lama tak tukar. Cerita hari ni saya nak cerita tentang saya nak berkongsi untuk diri saya dulu. Sebab benda ni banyak berlaku pada saya tentang diri saya dulu, iaitu apa yang kita rasa tak happy sangat dalam hidup kita ni kan. Saya percaya ramai yang, bukan setakat saya, tapi ramai di luar sana yang ada masalah macam saya juga. Cuma bezanya macam mana kita nak selesaikan. Itu saja kan. Okey. Pertamanya saya tahu ramai yang tak happy sebab hutang banyak lah. Itu nombor satu. Tak percaya pergi tanya. Setiap orang ada hutang kan. Kau ada hutang tak? Ada. Hutang apa? Bank. Hutang kereta. Hutang apa lagi? Hutang kawan. Hutang kawan banyak. Saya pun ramanya ada hutang kawan. Tuan-tuan pun ada hutang kawan. Kebanyakan orang adalah hutang sama ada kawan kan. Hutang bank, ada hutang kereta, rumah, ada hutang girlfriend, hutang boyfriend, hutang laki, hutang bini kan. Tak kisahlah. Tapi hutang-hutang ini menyebabkan kita akan rasa macam terbeban, dengan satu fikir bila nak selesai kan. Jadi ini juga menyumbang kepada kita rasa tak happy dalam hidup kita. Tidur malam pun tidur malam termimpi-mimpi benda yang indah, kita tidur malam termimpi-mimpi bila nak selesaikan hutang. Saya pun banyak hutang. Hutang dengan Tuhan lagi banyak lagi lah kan. Hutang dengan Tuhan hutang puasa ke, hutang solat yang selalu tinggal tu pun hutang juga tu, kena bayar. Hutang kena bayar tu. Okey. Selalunya itulah masalah yang kita rasa tak happy dalam hidup kita. Yang keduanya, banyak impian kita yang banyak tak tercapai. Saya percaya ramai yang di antara kita ni yang sedang menonton video saya pun banyak impian tak tercapai ya. Ada orang tu, dia setiap orang ada impian dia. Yang ni impian dia nak adakan keluarga yang lengkap sepenuhnya. Ni impian dia nak memiliki sebuah kereta Mercedes-Benz sebagai menggantikan kancil kan, ataupun kan itu impian. Ada orang impian nak bergelar doktor dalam bidang doktor falsafah ke, doktor veterina ke. Itu impian. Semua ada impian.
Dan impian-impian pula tercipta pada setiap awal tahun. Awal tahun je bina impian. Apa cita-cita kau? Apa impian kau tahun ni? Aku tahun ni impian aku nak adakan sebuah rumah banglo. Itu impian lah. Tapi impian ni kalau tak buat tak tercapai lah kan. Awal tahun buat impian, akhir tahun habis impian macam tu je. Impian tinggal impian. Kemudian masuk tahun baru 2021, bina lagi impian. Asyik ada impian tapi tindakan tak ada kan. Termasuklah saya. Ni kongsi ni saya bukan orang lain. Cuma orang kata apa yang saya kongsi untuk diri saya buat live sekurang-kurangnya orang lain boleh dengar, orang lain pun boleh manfaatkan. Yang rajin nak share boleh share. Tidak menjadi masalah. Yang kata pengalaman kita kongsi dengan orang, jadi pengajaran untuk orang kan. Hutang banyak tu ada pelbagai sebab. Kadang-kadang kita kenapalah dia, ada sebab yang menyebabkan dia mungkin pendapatan dia tak berapa cukup, komitmen dia tinggi, komitmen dia terlalu banyak, menyebabkan dia terpaksa berhutang untuk ada orang yang suka hidup dengan orang kata life-nya yang rasa nak mewah sikit lah, padahal kemampuannya tak ada, cuma nak rasa mewah kan. Nak orang ada kereta, kita nak kereta, orang ada motor, kita nak motor kan. Tapi kemampuan untuk itu tak ada, menyebabkan kita terpaksa berhutang. Saya lah tu, bukan orang lain. Saya juga okey. Tadi pada impian begitu. Okey. Jadi benda-benda ini sebenarnya akan mengundang rasa tak happy dalam hidup, rasa macam tak bahagia dalam hidup kan, sebab apa yang kita impikan tak tercapai. Jadi apa lagi yang kita rasa tak bahagia dalam hidup kita, iaitu hubungan kita dengan keluarga pun juga kita akan menyebabkan terasa tak bahagia dengan hidup. Hubungan dengan keluarga ni beginilah kan. Kadang hubungan keluarga ni mungkin kita tidak begitu ambil berat dengan keluarga kita sendiri. Dengan adik-beradik pun kita bergaduh kan. Saya pun pernah bergaduh dengan adik-beradik saya juga kan. Semua saya lah, senang cerita kan. Cuma apa yang berlaku pada saya tu jadi panduan pada orang lain. Saya ingat dulu saya pun pernah orang kata bergaduh dengan adik-adik saya kan. Alhamdulillah sekarang okey lah, sekarang baiklah. Kita berfikir sampai bila kita nak bergaduh adik-beradik. Kadang-kadang benda yang kita bergaduh tu bukan besar sangat pun, sikit je, tapi sebab ego masing-masing. Saya ada ego, dia ada ego, menyebabkan berlaku perselisihan faham. Kadang-kadang benda tu boleh je selesai secara adik-beradik kan. Tapi kerana ego masing-masing dah bergaduh sampai tak bertegur siapa, menyebabkan hubungan kekeluargaan kita jadi renggang. Jadi kita pula semakin lama semakin jauh dengan family, menyebabkan kita rasa tak bahagia. Tengok orang lain happy dengan keluarga dia, kita tak happy. Sebab apa? Sebab kita sendiri yang bina rasa tak happy tu. Kita sendiri, bukan orang lain. Kita tak boleh salahkan orang lain. Semua ni bermula dari kita. Bukan bermula daripada orang lain. Orang lain cuma pencetus tu bukan maksud. Mungkin berlaku begitu, kita tidak ambil jalan penyelesaian yang cepat, menyebabkan kita ego lah. Sebab ego yang utama ego lah. Aku kan adik, aku abang. Kau adik. Adik pula lantak kau abang. Jadi menyebabkan berlaku je dah. Tapi alhamdulillah hubungan tu baik semula. Jadi kita dapat itu. Jadi yang kawan-kawan yang luar sananya kalau kata ada bergaduh adik-adik, cuba berbaik semula supaya kita rasa tenang. Saya lepas berbaik balik dengan adik saya tu, rasa alhamdulillah tenangnya, happy, rasa seronok, rasa bahagia kan, rasa tenang. Saya begitu juga dengan adik-beradik lain pun, yang tu kita kena sentiasa, walaupun saya ni pun ada juga masalah. Perangai saya ni jenis orang kata jarang call, jarang tu kan. Sebenarnya tak berapa sesuai, tak berapa elok jarang tu. Tapi bukan jarang lupa keluarga, ingat pada keluarga tu. Tak tahulah, jadi benda ni yang kena saya ubah. Maknanya dulu jarang telefon, kita kena rajinkan balik. Apa khabar, sihat. Tapi sekarang ni kita selalu dah ada WhatsApp group kan, selalu tengok aktiviti lah. Ni mak aku okey, sihat lah ni kan. Nampak dia sembang sihat lah ni kan. Tapi kadang-kadang sebab kita jarang jawab dalam group. Ada juga kan pattern orang tak suka, orang kata
Jadi CCTV lah dalam grup tu jadi CCTV. CCTV tahu dia duduk tengok je, orang kata apa pun tengok, orang bantai dia pun tengok je. Baguslah CCTV kan. Tapi orang pun tak tahu dia ni ada ke tak ada kan. Wujud ke tak wujud. Entah tak wujud. Tapi ada, tengok slide nama ada, tapi tak tahu wujud tak wujud. Sekali-sekala itu saya juga tu. Bukan orang lain, saya cakap saya. Kadang jadi CCTV lah family group saya. Ada. Cuma yang penting saya ada tengok mak saya. Mak saya rajin selalu. Dia rajin je kan. Rajin sembang dalam grup. Dia tak ada menaik, dia sembang je. Tanya anak-anak dia semua. Okey. Jadi untuk dapatkan balik kebahagiaan daripada kita, kita dapatkan balik lah hubungan kita dengan keluarga kita. Terutama mak kita lah. Kena selalu tanya khabar. Saya cakap saya minta khabar balik setahun sekali je. Tapi yang kita dah balik, dah jumpa mak saya. Dah jumpa mak, pasal saya panggil mak lah kan. Jumpa mak saya. Dia tak nak apa-apa, dia nak anak tengok muka anak dia, wah rasa sejuk kan. Orang tua bukannya nak duit, nak apa pun kan, duit pun mana je, bukan maksud kena bagilah kan. Jangan kita kena bagi tanggungjawab kita pada anak. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit kan. Tu tak boleh bagi benda tu kena ada, kena hulur untuk orang tua kita. Dia lahirkan kita, dia bela kita, itu tanggungjawab dia. Dia didik kita jadi orang yang baik, berjaya, alhamdulillah semua. Jadi kita sebagai itu kena alert benda-benda macam ni Okey, banyak pula letih-letih kan. Macam mak jemah pula Okey. Satu lagi kita rasa tak happy lah hidup kita ni, kita rasa satu lagi kita jenis yang setengah orang ke ataupun semua orang itu saya tak tahu, tapi hilang fokus. Saya sendiri kadang hilang fokus. Bila hilang fokus ni ganggu mood kita. Hilang fokus. Bila ganggu mood kita, hilang fokus ni dia ada banyak penyebab dia. Kadang penyebab yang kita tak jangka, kadang penyebab yang memang kita cari sendiri menyebabkan kita hilang fokus. Hilang fokus ni berlaku apabila pengurusan kerja kita tak betul. Pengurusan kerja kita tak betul, pengurusan hidup harian kita tak betul. Jadi kita menyebabkan hilang fokus lah. Contoh selalu delay kerja juga hilang fokus. Main-main kerja selalu delay, hilang fokus. Itu pengalaman saya buat kerja delay. Selalu esok sekali datang tak nak buat macam mana, hilang fokus. Tak tahu nak biar ni kan ni. Last sekali lantak itu ya menyebabkan kita mengundang kegagalan. Satu lagi hilang fokus ni kerana berlaku benda-benda yang kita rasa frustrated, kecewa dalam hidup kita, diri kita juga hilang fokus. Bila hilang fokus kita sebenarnya rasa tak bahagia hidup kita kan. Sebab tu fokus ni kena selalu ada. Dalam apa jua keadaan, sebab kalau kita hilang fokus, maknanya kita hilang arah tuju kita. Kita kata kalau kita jalan ke lorong, kita dah ada impian, dah setkan impian, tapi fokus kita tak ada. Kita telah fokus tak ada, energi kita akan sekaligus tak ada lah. Tenaga kita untuk bergerak tu, kalau macam roket tu dia punya gas dah habis, dia jalan slow kan. Tapi kalau masukkan gas lebih sikit, zap macam tu kan. Zap macam tu. Jadi itu orang kata dia punya lain macam fokus dia kan. Okey. Jadi benda-benda macam ni yang mana yang hilang fokus, kita cuba perbaiki balik fokus tu. Cara nak perbaiki balik fokus tu, kita kena kembali pada apa matlamat kita, apa yang kita rasa kita nak dalam hidup kita, supaya kita kembalikan balik fokus kita. Sentiasa ingat ini saya ingat, saya pesan kat diri saya ni, ingat pesan diri saya, jangan kata ni saya pesan kat diri saya, tetapi pesanan saya ni juga boleh kita sampaikan kepada yang menonton ni. Saya pesan kepada saya, sentiasa masukkan charge positif. Charge positif dalam hidup ni. Charge positif macam mana? Walau macam mana keadaan cabaran, tanggapan yang salah pada orang, kita tukar kepada benda yang kita rasa positif lah. nak hurai perkataan positif pun susah kan. Yang tahu positif negatif ya kan. Ini pun kan, ini pun bateri pun ada positif negatif ya. Ni negatif bawah, ni positif kan. Kan. Tapi dalam hidup kita kena lebihkan positif.
Kerana bila kita lebihkan positif, kita sentiasa happy. Ada masalah macam mana, kita selesaikan dengan baik, dengan cara perdamaian, dengan cara timbang tara, dengan cara penyelesaian. Jangan pula kita rasa nak mau kita main bantai orang, tang, tak berhenti-henti. Tak boleh lah macam tu kan. Orang pun mungkin, orang lain kita pun ada perasaan juga. Kita fikir benda kita boleh duduk semeja bincang apa benda kan. Itu nasihat untuk semualah, termasuk yang paling penting nasihat untuk diri saya sendiri. Okey, panjang lebar pula cerita dia kan. Jadi kita jadi benda-benda ini apabila kita rasa tak bahagia dalam hidup, apa kesan dia sebenarnya? Bahaya kesan dia ni. Kesan apabila rasa kita tak bahagia dengan hidup kita ni, pertamanya kita akan banyak mengasingkan diri dia. Kemananya kita akan rasa kita sendiri tak yakin dengan diri kita. Bila kita rasa tak bahagia, kita mula rasa tak yakin dengan diri kita. Aku ni kenapa ya? Mulalah keluar bisikan-bisikan lain tu dalam telinga tu. Bisikan kecil yang kata kau hantutlah kepala kau kat dinding kan. Semua orang tak suka dengan kau, semua orang tak sayang kau, semua orang benci dengan kau. Kau hantutlah kepala kau ke dinding. Tak guna dah kau hidup. Kau mati lebih baik. Nampak bisikan tu? Sebab apa? Sebab kita rasa rendah diri, kita rasa tak yakin dengan diri. Padahalnya banyak lagi laluan-laluan yang boleh kita rasa selesai. Tapi kita memilih bisikan daripada benda yang sepatutnya. Bisikan ni jahat sebenarnya. Kita tak nampak benda tu, tapi cukup jahat bisikan ni. Kita rasa macam aku ni. Tak kata orang lain, saya lah tu, saya sendiri bukan. Ni nak buat live ni, bisikan ada. Nak buat live, bisikan ada. Bukan tak ada bisikan. Kau tahu bisikan apa? Ni bisikan dia. Baru nak buat live pagi ni aku ni nak buat live ni. Kawan kecam aku ni. Aku lah macam-macam masalah dulu kan. Aku ni hutang banyak. Ya, buat itu pun tak berjaya, tak berjaya. Orang kata apalah. Dia pun tak gulu-gilir. Mana sibuk nak menasihatkan orang. Sebab tu saya tak kata saya tak nasihatkan orang. Saya nasihatkan diri saya. Nampak bisikan. Padahal orang tak kata pun. Orang tak ada masa lah nak peduli hal kita ni. Depa pun sibuk dengan cerita depa kan. Tak ada masa nak ambil tahu hal kita ni. Ada tak kita lalu depan rumah orang tak ada. Pergi mana? Cuma kita yang duk rasa saya lah tu saya juga. Kadang-kadang saya ada orang nak lalu depan orang tu, takut orang kata itulah tu. Dia kata itulah dia. Satu mungkin pengaruh TV kan. TV selalu tengok drama Melayu kan. Sepatut drama Melayu ni janganlah buat part-part yang begitu. Bila part-part begitu tu yang mempengaruhi orang lain. Memang ada kesan, mungkin dia nak sampaikan benda yang baik kan. Dia nak menyampaikan bahawa masyarakat kita ni suka mengumpat orang. Kalau orang tu buat jahat, mulalah tu baru keluar penjara. Tu buat lagi nak darah orang. Tu kahwin 3. Tu kan. Tambah jiran sebelah. Bahaya jiran sebelah ni. Yang tak ngam lah, yang ngam okeylah, yang tak ngam. Ini lama bermusuh kan. Kawan tu ni, nampak tu. Jantan tu datang rumah dia. Jantan tu. Padahal yang lelaki tu, abang kandung dia. Datang pula nak hantar barang. Tapi dah mulut tak berhenti kan. Itulah masalah dia. Jadi sebab itulah kita dalam hidup kita ni, kita jangan terlalu orang kata terlalu ambil tahu sangat. Bukan ambil tahu benda-benda yang ni. Jangan yang lain tu yang orang kata jangan terlalu bercerita sangatlah orang ni kan. Sebab orang ni dia ada masalah sendiri. Saya pun ada masalah, orang lain pun ada masalah. Tak payahlah kita perbetulkan. Yang penting yang kita betulkan diri kita dulu. Ini sibuk nak betulkan orang lain, sibuk nak betul diri kita pun tak betul lagi kan. Sebab saya buat live ni untuk saya untuk nak betulkan saya dulu ni sibuk nak betulkan orang lain tak. Orang lain tengok anak dia anak kita yang tak balik malam tadi anak kita pun kan. Jadi kita nak, yang penting yang di sini ialah kita perbetulkan diri kita dulu kan. Saya pun dalam proses membetulkan diri saya. Saya pun banyak silap, banyak salah. Lepas banyak salah. Dalam proses nak betulkan diri. Sebab tu saya buat live. Kenapa saya buat live? Sengit kalau pula. Kerana bila buat live ni, bila saya dah bercakap ni, saya macam menegur saya lah. Kan? Macam saya tegur diri saya.
Sebab itu saya buat live. Jangan kata pula buat live apa nak nasihatkan siapa kan. Tapi saya sedang menegur diri saya kan. Okey. Kalau orang lain tegur marah kan. Betul tak? Ada orang tegur marah kan. Tapi saya tegur diri saya tak marah lah. Cuba datang saya. Kau ni apa kau apa? Kau apa hal? Jadi tegur diri sendiri. Tak ada nak marah. Takkan nak marah diri sendiri kan. Okey. Baik. Okey, jadi kesan daripada rasa tak bahagia ni juga kita akan mengasingkan diri daripada orang, mengasingkan diri. Macam mana kita akan menjauhkan diri daripada orang. Kenapa? Kerana sebab kita tak yakin berada dalam masyarakat, kita juga mengasingkan diri lah. Kan, mengasingkan diri. Aku pun miskin, aku pun duit tak ada, aku pun banyak masalah lain, aku pun itu, aku pun ini, aku pun tak habis-habis sebut aku pun. Masyarakat ni dia bukan jahat. Mana ada masyarakat jahat? Yang jahat tu individu, masyarakat tu baik. Yang jahat tu individu. Yang kata orang juga individu, masyarakat tak kata orang. Kita balik dulu dalam masyarakat balik kan. Saya ni pun macam itulah, mengasingkan diri daripada masyarakat, tak nak bercampur dengan masyarakat kan. Menyebabkan orang tak kenal kita. Siapa? Entah. Lalu siapa? Tak tahu. Entah, orang baru duduk. Padahal 5 tahun dah duduk situ. Tak keluar rumah, duduk rumah kan. Berkurung dalam rumah kan, macam nak dara kan. Ini betul kan, dia nak teruna tang-tang kan. Dia percaya kan. Percaya apa orang kata, dengar boleh, percaya jangan Okey, kesan daripada rasa tak bahagia juga mungkin boleh menyebabkan lama-lama kita rasa kemurungan. Kemurungan tu bila dia rasa dia tak ada kawan, bila dia rasa dia pergi sana pun dia tak ada orang yang cuba support dia, cuba bantu dia. Dia rasa sebenarnya ramai orang nak support, tapi kerana kita memegang prinsip kita tak nak orang support, orang bantu kita kita tak nak orang ni sebab kita yakin kita boleh buat di sini. Sebenarnya kita ni memerlukan antara satu sama lain lah. Kita ni memerlukan antara satu sama lain. Kita memerlukan dia, kita memerlukan dia. Kita memerlukan dia, keluarga, kita memerlukan sahabat. Antara satu sama lain. Sebab Allah ni pun buat manusia ni bukan seorang je. Banyak. Bila banyak, dia kena ada ta'aruf. Ta'aruf ni kena mengenal. Kan? Tolong, menolong. Maknanya memerlukan antara satu sama lain. Ambil contoh rantai, kitchen. Kan? Kitchen. Chain. Kalau dia satu, apa akan jadi? Dia satu. Tapi kalau dia mengikat, ambil chain tu gabung. Kuat dia. Dia kuat. Satu lagi ambil lidi. Saya bagi perumpamaan mudah, lidi. Tahu lidi? Lidi tu kalau satu, apa boleh buat? Patah, mudah patah. Satu, patah. Tapi lidi tu bila digabung, kuat. Kekuatan di situ. Maknanya kita ni kuat juga. Keyakinan diri kita akan meningkat apabila kita ada banyak support, banyak sokongan. Sebab itu kalau kita ada masalah, kita kena berkongsi dengan orang. Kita jangan banyak mengasingkan diri, kerana mungkin orang tu boleh bantu. Berkongsi dengan keluarga kita, berkongsi dengan orang yang boleh kita percaya kan. Ini berkongsi dengan orang yang kita rasa susahlah nak cerita kan. Cari platform yang betul untuk berkongsi kan. Cari platform yang betul. Kita bukan tak boleh berkongsi, cari platform yang betul. Kerana kalau kita cari platform yang salah, mungkin kita akan menjadi orang kata tak selesai masalah kita kerana kita mencari platform yang salah. Mungkin kita boleh jumpa orang-orang yang pakar dalam satu bidang. Kita contoh, saya ambil hutang, kita ambil bab hutang lah. Saya ni banyak hutang katakan. Saya hutang banyak, saya pergi jumpa orang yang banyak hutang juga. Contoh kan. Dan dia pula suka hutang. Selesai dah agak-agak. Selesai dah. Mungkin kita jumpa pakar dalam menyelesaikan hutang. Pakar menyelesaikan, dia akan cubalah menyusun atau macam mana nak selesaikan hutang kan. Antaranya kalau kata hutang banyak, suturkan dulu hutang yang banyak tu. Catat cari
yang cepat selesai dulu. Selalunya kita cari yang kata yang ini 300, yang ni 3000. Selesai 300 dulu sebab 300 kita mampu kan. Bila kita selesai 300, tekanan kita, contoh kita ada 4 orang yang kita hutang dia, 4 orang. Yang ni RM50, yang ni RM300, yang ni RM3,000, ini RM30,000. Kita jangan selesai RM30,000 dulu. Sebab kita akan mampunya RM30,000. Mana yang kita mampu dia? Tapi kita ada 4 tekanan. Faham tak 4 tekanan? Mana 4 orang yang akan sedang menuntut hutang dengan kita tu. Kita ada 4 tekanan. Jadi kita selesaikan yang RM30 dulu. RM30 dulu. Bila kita selesai RM30, yang RM30 kita selesai dah. Tinggal 3 je tekanan kita. Memang tak habis lagi hutang, tapi tekanan kita tinggal 3 je. Kemudian kita selesaikan yang RM300. Yang dua ni, yang dua ini pun tekan juga kita. Bila nak bayar hutang aku? Tapi at least kita dah ada 2 tekanan. Kalau tadi 4 kan? Tinggal 3,000 dengan 30,000. Okey, 3,000. Rasa tak mampu kot. Okey, orang dia manusia tu. Manusia ni dia boleh berbincang. Dia tak boleh bincang pokok kayu dengan batu je. Kayu tak boleh batu, pergi bincang batu boleh? Boleh? Orang gila. Tak boleh. Jadi tapi kalau kita pergi berbincang dengan orang, kita berbincang, cakap betul-betul. Saya macam tu juga. Saya cakap, ada kadang orang call saya, tanya hutang aku macam mana. Aku tak duit ni sekarang ni. Boleh tak aku bayar langsung? Dia kata, okey, boleh. Maknanya dia boleh bincang. Boleh, tak masalah. Saya kau bayar. Jangan kau diam terus, kan? Tapi kebanyakan kita diam terus, kan? Saya pun diam terus juga dulu. Tapi bila sampai satu tahap, kan? Tengok, ramai orang mati muda ni, kan? Takut juga, kan? Diam terus, kan? Cuba, kan? Mana boleh bayar. Okey, kita bincang dengan dia. Okey, tak apalah. Kau bayar aku 200 bulan dah. Sampai habis. At least bayar, kan? Maknanya, lama kelamaan, tekanan tu dah tak ada. Sebab apa tekanan dah tak ada? Sebab kita dah buat deal dengan dia. Kita dah bincang dengan dia. Kita dah bincang dah dengan dia. Bila kita bincang dengan dia, dia pun bersetuju. Mana kita konsisten je bayar 200 bulan. Akhir-akhir apa dia? Akhir-akhir hutang kita dia kan habis. Itu hutang dengan kawan tu. Hutang dengan kawan. Habis lega lah kita. Dah. Tekanan 4 tekanan tadi dah selesai. Ambil masa yang lama tapi tekanan tak ada. Ambil masa lama. Nak habis 30,000. Bukan senang. Tapi tekanan kurang. Kenapa tekanan kurang? Kerana kita dah berbincang dengan dia. Okey. Hutang bank? Pergi jumpa bank. Apa akan jadi? Apa risiko kalau kita tak bayar hutang bank? Risiko dia, anda kemungkinan boleh diisytiharkan muflis kalau hutang itu melebihi, kalau tak silap, RM53,000. Boleh. Tak silap saya lah, kan? Untuk rujukan. Tapi kalau bawah, nama anda akan disinari hitamkan. Sitos. Sikris ke sitos ke. Nak buat pinjaman tu tak boleh. Nak ni tak boleh. Semua tak boleh. Nak buat pinjaman yang berkaitan dengan bank negara dan kewangan. Itu kesan dia. Itu kesan dunia. Kesan akhirat tetap kena bayar, kan? Bank pun duit orang, bukan duit kita, kan? Jadi apa yang boleh kita buat ialah kita berjumpa dengan bank, ataupun sekarang ni kita boleh merujuk kepada AKPK, jumpa dengan dia, bagi tahu dia berapa hutang yang kita ada dengan bank semua ni. Okey, kita bincang dengan dia semua sekali. Nanti AKPK akan bincang dengan pihak bank sama ada nak mengurangkan interest ataupun orang kata kalau kad kredit itu mungkin kata kita bayar basic yang kad kredit saja, interest tu dia bincang. Tak tahulah, itu AKPK punya kerja lah. Saya bukan wakil AKPK, cuma saya bagi cadangan. Kalau kita kata tu, kita boleh jumpa AKPK, ataupun kita boleh, kalau kita rasa tak perlu nak jumpa AKPK, kerana kita rasa bila duduk dalam AKPK ni rasa macam PUI pula. Rasa orang yang macam apa, takut orang tahu, malu lah, kan. Malu pun tak guna juga. Malu kalau hutang banyak. Malu. Buat apa? Saya tak malu, tengok. Sebab tu saya buat live, saya bagi tahu. Aku hutang banyak dengan bank. Malu apa? Malu apa? Bosku, kan? Okey. Ataupun berbincang sendiri dengan bank. Sebab bank pun dia ada macam sekarang ni, kan, musim PKP ni, boleh berbincang dengan dia. Dia ada macam, kalau kata hutang RM10,000 mungkin bayar separuh daripada tu, RM5,000. Kalau ada RM5,000 lagi tu boleh bayar installment ataupun bayar 30%. Itu atas perbincangan kita dengan bank. Bank pun mesti tetap menerima
asalkan bayar, dia pun nak duit dia. Sama juga dengan kita dengan orang kan, daripada dia tak bayar langsung, betul tak? Daripada dia tak bayar langsung, biar dia bayar sikit dapat juga duit. Kalau orang tak bayar langsung, biar kita kan. Ada keras kepala tak nak bayar langsung, lantak aku tak nak bayar. Saya pun ada orang pinjam dengan saya kan. Ada orang pinjam saya lama punya kes kan, tapi dia tak bayar, dia pula tak nak bayar juga, nak macam mana? Sebab saya kalau ikut orang hutang dengan saya, sebab saya meniaga, yang tak bayar, yang okey seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lebur terus. Tapi kalau kita nak kerja, memang tak ada lah, penat mengejar, tak buat kerja lain. Dia ada duit, dia bayar. Saya fikir, lantak, dia ada duit, dia bayar. Kalau tak ada duit juga, halal je lah. Saya mudah ya, tak ada duit, halal je lah. Nak apa, bukan saya nak simpan pun duit tu pun, akhir nanti pun tanpa duit juga balik kan. Amalan lah. Cuma bezanya, saya nak cari duit kat dunia ni kerana bila duit banyak, boleh sedekah, boleh buat sedekah jariah. Yang tu, yang pahala itu yang kita bawa ke sana nanti. Okey. Kalau kata itu je lah ya. Itulah. Jadi masalah. Tadi sebenarnya cerita bab ya kesan kalau kita rasa tak bahagia. Tak apalah, itu bonus lah tu dapat. Macam mana cara nak saya. Okay, sekarang ni pun saya tengah dalam menyelesaikan sikit-sikit hutang-hutang saya yang dengan kawan-kawan. Yang kawan-kawan saya yang tengok live saya ni pun semoga faham dengan situasi. Okey. Saya pun tengah bayar sikit-sikit, asalkan bayar kan. Sebab saya pun pernah jatuh teruk kan dalam perniagaan. Apa yang pecah tembelang kan? Biar pecah tembelang. Orang tahulah. Kita cerita pengalaman kita pada orang supaya orang lain yang dengar pengalaman kita tak akan buat macam kita. Tu je. Ataupun apabila kita berjaya guna model teknik macam ni, mungkin orang lain akan ikut teknik ni sekiranya berjaya. Jangan ikut teknik yang gagal. Jangan ikut orang yang gagal, ikut orang yang berjaya kan. Itu saja ya. Okey, terima kasih. Itu saja perkongsian untuk hari ini. Lama juga tadi, ingat nak sekejap je. Untuk perkongsian hari ini, semoga ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan kita kena ingat, hidup kita ni kalau boleh kita sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, alhamdulillah. Hidup kita ni juga kita boleh, kalau boleh ubah 1% untuk setiap hari pun alhamdulillah. Nak ubah semua sekali tak boleh, 1% setiap hari insya-Allah cuba ubah. Kerana bila 1%, kalau dah sampai setahun dah 365%, kan banyak kita berubah kan. Jangan hari ni ubah, esok balik semula kan. Hari ni bangun pagi sharp 5:30 pagi bangun kan, solat subuh, solat tahajud, esok pukul 8 pagi bang. Tak boleh. Kalau boleh konsisten kan, berubah sikit-sikit kan. Saya pun sekarang ni kata cuba buat yang terbaik untuk diri saya, untuk masyarakat sekeliling, untuk semua sekali kan. Sebab kita nak yang terbaik, nak memberi manfaat. Sebaik-baik manusia dia yang memberi manfaat pada orang lain kan. Selalu ingat kita ni apa yang kita buat, letakkan pencipta kita yang pertama Allah kerana tanpa izin daripada dia, kita sendiri pun tak boleh bernafas kan. Tanpa izin daripada dia, saya pun tak boleh nak buat live macam ni. Kerana yang penting izin Allah itu paling utama. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, hiasi peribadi dan juga jaga kesihatan kita, dan sama-sama kita bersatu hati memutuskan rantaian COVID-19 ini. Assalamualaikum, jumpa lagi untuk akan datang. Dan yang nak share, bolehlah klik share ataupun like page saya ni untuk saya sentiasa bersemangat untuk memberi like. Memberi like. Okey, buat like. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi.